Okey, selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan tengok bab 8. Okey, jadi bab 8 ni adalah berkaitan dengan AWT ataupun kesingkatan daripada Abstract Window Toolkit. Okey, jadi apa yang akan kita tengok dalam bab 8 ni adalah kita akan tengok label, button, checkbox group ataupun radio button, list, text field dan text area. Okay, previously dalam lab yang sebelum ni, kalau kita ingat lagi, kita dah sentuh tentang buttons, okay. Okay, jadi kita tengok dulu. Okay, so ini adalah dia punya nota, anda boleh baca. Tapi hari ni saya akan fokus straight kepada dia punya code. Okay, okay, kalau ingat lagi, last week kita ada buat yang ini. Okay, yang 3 button, iaitu yes, no dengan undecided. Okay, boleh refer kepada video kita iaitu bab 7 ya. Okay, jadi di penghujung tu saya ada mentionkan pasal applet ni lah untuk 3 button. So hari ni kita akan teruskan dengan checkboxes. Okay, so checkbox ni sebenarnya dia adalah kotak. Okay, kotak untuk kita tick. Okay, ini adalah dia punya penerangan lah. Okay, saya terus tunjuk apakah dia checkbox. Okay, ini dia ya. Okey, kalau boleh besarkan lagi. Okey, ini adalah checkbox. Okey, mana kita boleh tick. Kita boleh tick dan kita boleh tengok apakah hasilnya. Okey, kemudian kita ada radio button. Okey, radio button pun sama. Okey, radio button dia adalah kod seperti ini. Okey, tetapi dia cuma ada boleh pilih satu saja option. Kalau checkbox tadi kita boleh pilih banyak. Okey, dan kita ada list. Okay, list dia akan keluar seperti ini, senarai. Okay, text field kita akan buat yang ini, iaitu kita ada text field untuk nama dengan password. Dan last kali kita akan lihat text area. Okay, so ini adalah text area. Okay, jadi kita teruskan ke code. Okay, code yang pertama, iaitu button demo, kita dah tengok sebelum ni. Okay, kalau nak saya run sekali lagi. Okay, applet viewer, button demo .java. Okay, so ini adalah kita punya button ya. Okay, so yes, no dengan undecided. So ini kita dah tengok last week. Okay, so hari ni kita akan berpindah ke checkbox lah. Okay, so ini adalah checkbox punya code. Okay, basically hampir sama. Okay, kali ni saya dah simplifykan. Okay, so yang ini dia punya header file ataupun kita import applet dan juga abstract window toolkit. Kemudian ini adalah dia punya applet punya tempat ya untuk kita display. Jadi saya nampak dia punya height dengan width adalah 200 dan 250. Okey. Lepas tu kita ada ini nama file kita checkbox demo dan ini adalah variable declaration. Okey, saya akan declarekan message sebagai string iaitu perkataan dan saya akan declare ini ada 4 benda ni. Saya akan declare dia sebagai checkbox. Okey. Kemudian dekat sini bawah ni saya akan initializekan, iaitu saya bagi nilai awal. Okey, saya dah ada contohnya macam ni, checkbox WinXP. Okey, WinXP ni saya dah declarekan dia sebagai variable. Selepas tu, step berikutnya adalah saya nak bagi dia nilai. Nilai apa yang dia perlu pegang? Okey, dekat sini, WinXP ni, saya akan bagi dia nilai Windows XP. Okey, ini dia akan keluar sebagai paparan lah dekat kita punya output nanti. Okey, dan seterusnya. Kalau Vista, kita akan bagi dia Windows Vista, Solaris dan Mac OS. So ini adalah initialization, kita bagi nilai awal. Okay. Declaration dengan initialization kita boleh buat sekaligus. Okay. Tetapi untuk kali ini saya asingkan dulu supaya kita nampak beza dia. Okay. Seterusnya seperti yang minggu lepas, kita dah lihat, kita dah declare, okay. Kita dah initialize dan seterusnya kita perlu letakkan komponen tu ke dalam window. So dengan menggunakan keyword add, so kita akan letak 4 komponen tadi ni, iaitu komponen WinXP, WinVista, Solaris dan Mac ke dalam kita punya applet. So itu adalah fungsi add.
Okay, kemudian kita akan register semua komponen ni. Okay, semua variable ni kita akan registerkan dia untuk supaya dia boleh menerima event ataupun menerima input daripada kita. So saya akan tag add item listener, okay, untuk keempat-empat dia. So, jadi bila saya klik dekat kotak tu, kita punya applet akan bertindak balas. Okay, kemudian yang ini apakah tindak balasnya? Apa yang berlaku akan di-paintkan di sini. Okay, iaitu bila kita klik checkbox mana-mana, dia akan repaint balik. Dia akan paparkan apa-apa perubahan yang berlaku. Dan apakah yang berlaku? Okay, ini adalah dia punya paint tadi tu. Okay, jadi kalau saya klik kepada okay, yang ni current state ni adalah default. Okay, macam ni. Kalau saya klik kepada window XP tadi, okay, dekat sini dia akan ada keyword window XP get state. So win XP get state ni, bila kita klik dia akan diaktifkan. Okay, kalau saya klik 3, maknanya 3 message ni akan diaktifkan. Okay, sebab apa? Sebab dia checkbox. Checkbox dia boleh terima banyak input. Okay, dia boleh terima pelbagai jenis input. Dan bila dia aktifkan, so dia akan draw string. Dia akan paparkan kita punya string tadi ni, window XP ni, di ni lah 600, 620, 640 dan 660. So itu yang berlaku. Okay, cukup dengan kita punya penerangan. Jom kita tengok. Okay, saya dah ada kod ni. Jadi saya akan compile lah. Iaitu Java C. Okay, kemudian saya ada check box demo.java. Okay, bila tekan enter, bila tak ada masalah, dia akan kembali ke sini. Alright. Seterusnya saya akan run dia menggunakan applet viewer. Okay, viewer check box demo.java. So apa yang berlaku? Okay, ini dia. Dah keluar dah. So ini adalah dia punya output dia. Okay, saya bawa ke tepi sikit dan kita tengok balik. Okay, alright, saya dah ada declare 4 button ni. Okay, bukan 4 button, 4 berjenis apa? Berjenis checkbox. So saya akan declare 4 jenis checkbox dan masing-masing dia akan menyimpan nilainya lah. Windows XP, okay, kita dah ada. Checkbox pertama Windows XP. Checkbox kedua Windows Vista, checkbox ketiga Solaris dan Mac OS. Dia akan ikut apa yang ada dalam ni. Okay. Okay, kemudian null dengan true, okay, especially true. True ni, apa yang berlaku, dia akan automatic tick awal-awal. Kalau saya tak buat true, dia akan jadi macam ni lah, Windows Vista Solaris dengan Mac OS. Maknanya dia akan kosong. Tapi bila saya tick true, ataupun saya type true, dia akan automatic tick dekat sini. Okay. So kita boleh adjust lah. Okay, seterusnya saya ada add. Okay, add ni dia akan add keempat-empat ni ke dalam kita punya applet. Okay, seterusnya sekarang kita nak make sure dia ni boleh berfungsi. Bila kita klik dia akan jadi sesuatu. So saya akan gunakan ni dia, add item listener. Okay, supaya dia boleh diaktifkan. Dan apa yang berlaku, okay, dekat sini. Kalau saya klik winxp.getState, okay, sekarang ni kita nampak dia dah ada dah, current state dah ada. Ini current state. Okay, ini current state. Okay, Windows XP, Windows Vista, Solaris dan Mac OS semua dah ada. Tetapi ini dia, get state ni. Kita nampak sini true, false, false, false. Kenapa? Sebab true adalah diikut yang ni. True maksudnya tick. Bila tick, dia true. Yang lain tak tick, kosong kan. Jadi dia false. Okay, sekarang ni bila saya tick, contohnya Mac OS. Bila saya tick, dia akan bertukar menjadi true secara automatik. Okay. Solaris pun saya tick. Lihat ya, Solaris ni false. Bila saya tick, dia akan menjadi true. Dan kalau saya untick balik, dia akan jadi false. So dekat sini saya boleh nampak dia akan respond dengan kita punya checkbox. Okay. So dia tahu bila saya tick semua, dia akan kata semua true. Kalau saya untick, dia akan kata false. So ini yang akan berlaku.
Alright, itu adalah untuk checkbox demo. Okey. Okey, seterusnya adalah saya skip yang radio button sebab dia hampir sama, kecuali radio button ni dia boleh terima satu input saja, dia tak boleh terima banyak. Okey. Okey, kita akan tengok list demo pula. Okey, list demo hampir sama. Kita ada applet punya code, kemudian kita ada declaration. Okey, yang ini adalah variable initialization. Dekat sini saya declarekan OS dengan browser sebagai list. Jadi akan ada dua list di situ. Okey, list pertama dia akan ada 4 item. Okey, list kedua iaitu browser pun ada 4 item. Okey, so kita akan add-kan lah. Okey, kita akan add-kan apa yang kita nak dekat list. Okey, os.add ni maksudnya saya nak add apa di list, bukannya add apa di applet. Belum lagi, applet lain. Okay. Kalau applet dekat bawah ni, add OS, add browser. Saya ada dua saja. Sebab apa? Sebab saya ada dua item ni. Okay, jadi untuk add dekat applet ataupun window, saya kena add dua benda ni lah. Sebab tu ada dua add saja. Okay, tetapi add yang ni, ini bermaksud dekat OS, dekat list OS ni saya nak tambah 4 benda, iaitu Windows XP, Windows Vista, Solaris dan Mac OS. Dan untuk browser, saya nak add 3 benda. Internet Explorer, Firefox dan Opera. Saya nak add 3 benda. Okay, yang select ni kita nak pilih by default lah. Macam tadi true kan untuk yang checkbox. Tetapi untuk yang list kita menggunakan select untuk kita pilih secara default. Okay, so saya dah add dekat applet window. Dan dekat sini kita make sure dia boleh berfungsi. Okay, kemudian ini adalah apa yang dia perlu response. Okay, bila saya klik, dia akan respon, iaitu dia akan pilih. Okay, yang ni ada beberapa cara lah. Okay, yang pertama saya menggunakan gelong. Okay, gelong ni boleh lihat dalam bab 2. Okay, dan yang ni adalah current browser. Okay, yang ni untuk current OS. Current OS dia akan pilih apa-apa yang ada dalam list tadi. Okay, kemudian current browser pun sama, dia akan pilih ikut apa yang ada dalam browser dan dipaparkan di sini. Okay, 6120 dan 6140. Okay, jom kita tengok. Okay, kalau serabut sangat, saya guna CLS untuk saya clearkan screen. Okay, Java C list demo.java. Okay, tak ada masalah. Dan seterusnya saya akan buat applet viewer list demo.java. Okay, so ini dia. Okay, dah ada. Okay, betul tak? Okay, di sini saya ada dua benda, iaitu dua jenis list. Betul, saya ada dua jenis list. List yang belah kiri dan list belah kanan. Okay, list belah kiri saya namakan sebagai OS. Dan apa yang ada di OS, ini dia. So, dekat sini akan ada list. Dalam OS ni, dalam list yang pertama, saya ada Windows XP, Windows Vista, Solaris dan Mac OS. Dia akan ikut apa yang ada dekat sini. Kalau saya nak tambah lagi, saya just tambah os.add dan diikuti dengan nama yang kita nak. Okay, yang kedua, belah kanan ni adalah list juga. Tetapi list yang bernama browser. Okay, tadi OS. Sekarang browser. Okay, so dekat browser saya cuma add 3 benda sahaja, iaitu Internet Explorer, Firefox dan Opera. Dan lihat, select satu. Kenapa select satu? Sebab dekat sini lihat, dia akan menyala di Firefox. Okay, yang ini sama juga dengan array, iaitu list ni dia bermula dengan kosong. So ini kosong, ini 1 dan ini 2. Okay, jadi bila saya buat select 1, makanya dia akan ambil yang 1 yang inilah. Okay, sebab dia bermula dengan kosong. Okay. So untuk add OS dengan add browser, dia akan letakkanlah kedua-dua ni ke dalam applet. Okay, dan dia akan listener. Okay, seterusnya bila apa berlaku? Bila saya select, okay, untuk current OS, lihat ya, dia tak ada keluar apa-apa. Dia cuma tulis current OS sahaja. Tetapi current browser dah ada Firefox. Sebab apa? Sebab dia dah automatic pilih. Okay. Okay. Kalau saya klik sekali, single klik, dia tak jadi apa-apa. Okay. Ini baru klik. Tetapi bila saya nak ambil dia, maksudnya saya nak pilih ni. Kalau single klik ni macam kita pilih dulu. Kita belum enter lagi kan. Okay, sekarang ni saya nak double klik. Okay, bila saya double klik,
apa yang berlaku? Okey, dekat sini dia akan tulis Windows Vista dan dia akan ikut juga Internet Explorer di mana. Okey, kalau saya dekat sini dengan Mac OS, saya double klik mana-mana saja, dia akan highlightkan. Kalau macam ni pun sama, dan anda boleh cuba. Okey, so ini yang berlaku. So sekarang ni dia boleh respons dengan double klik, dia akan pilih apa yang kita pilih di sini dan dipaparkan balik. Jadi dia tahulah apa yang kita klik dan dia boleh display balik. So itu untuk list demo. Okey. Konsep dia sama. Bila awak dah faham satu konsep iaitu tentang checkbox tadi, yang lain radio button, list demo, text field demo, semuanya sama. Okey, cuma berbeza adalah dia punya declaration dekat sini dan juga macam mana nak add dia punya item. Okey. Right, jom kita tengok text field demo. Okey, pun sama. Okey. Dekat sini saya ada, saya tambah satu benda baru, label. Label ni sebenarnya tak ada apa-apa. Okey, label ni cuma kita nak letak saja dan dia tujuan dia untuk paparan saja. Dia tak akan bertindak balas dengan kita punya input. Okey, yang bertindak balas adalah text field. Okey, satu dekat sini. Saya namakan text field saya ada dua. Satu yang bernama name dan satu lagi bernama pass. Okay. So dekat sini, kenapa dekat sini ada 4? Saya nak add to the applet, saya declare ada 2 kan? Name dengan pass. Tetapi kenapa dekat sini saya ada 4 pula? Kenapa bukan 2? Okay, harus diingat yang text field name tadi adalah yang ini. Lihat nama dia, name P. Name. So dekat sini name. Kemudian saya ada pass. Okay, so di sini pass. Okay, habis name P ni yang mana? Name P ni ingat tadi saya dah declare sebagai label dan label ni pun saya nak letak ke dalam kita punya applet. Jadi saya perlu addkan dia. So dekat sini name P dia akan keluarkan perkataan name dan pass P dia akan keluarkan perkataan password. Diikuti dengan text box. Okay. Sekarang ni name P dia akan keluar name, text box untuk nama, dia akan keluar password dan text box untuk password. Dan kita nak name dengan password ni, dua-dua text box ni akan berfungsi. Okay. So dekat sini apa yang berlaku adalah dia akan dapatkan maklumat apa yang ada dalam text box, apa yang kita type, dia akan keluarkan semula. Okay. Dan password pun sama. Okay, saya terlepas pandang di sini. Okay, yang ini ada satu command iaitu set echo char. Okay, yang ini sebenarnya adalah untuk kita hidekan apa yang kita type. Macam password kan, bila password kita type dia tak keluar huruf, dia akan keluar simbol. Okay. Awak boleh tukar simbol tanda soal ni dengan pelbagai simbol lain. Biasanya dia akan guna simbol star. Okay, tapi kali ni saya guna tanda soal lah. Okay, jadi saya akan runkan. Saya compile dulu. Java C text field demo.java dan saya akan compile dengan menggunakan applet viewer. Text field demo. Oh, sebentar, kenapa? Okey, saya salah eja. Okey. Ni D ada 2 kan? Lihat D ada 2. Saya dekat ni D1. Okey, saya salah lah. Okey, saya tambah saja. Okey, ni dah keluar dah. Okey, so saya ada name. Okey. Add name dan ini dia akan keluar name di sini. Sebab apa? Sebab ini label kita. Okey. Kemudian ni yang name lah. Okay, name dia akan keluar name. Kemudian diikuti dengan name yang password ni, iaitu text field. Dia akan keluar kotak. Kemudian pass P, iaitu label pass. Dia akan keluar perkataan password. Okey, di sini password. Dan last kali dia akan keluar pass yang ni, iaitu text field. Okey, jadi bawah ni adalah name. Okay, dekat drawstring name dia akan menanti apakah yang kita type name. Dekat sini dia menanti apa yang kita type dekat text box akan dikeluarkan di sini. Kemudian selected text is name dia akan keluar, dia akan standby dan password pun dia akan
standby. Okey, password. Okay, jom kita type. Contoh, Java Programming. Okay, kemudian password, saya type 123456. Tapi bila saya type 123456, dia akan jadi, lihat. Okay, dia akan jadi tanda soal. Ikut apa yang kita set dekat sini. Okay, ni. Okay. So, kita lihatlah password kita akan jadi secure lah, orang tak tahu. Okay, seterusnya saya tekan enter. Sebab tak ada button kan? Okay, so saya tekan enter saja dan dia akan keluar. Okay, Java Programming. Okay, kemudian okay, selected tag name. Okay, Java Programming dan password ni tadi 123456. So, dia akan keluar balik. Dekat sini dia tak nampak. Tapi sebenarnya nilai dia ada. Komputer dia tahu. Jadi, dia keluarkan balik di sini. Okay, so itu adalah untuk text field demo. Okay. Okay, yang ni sepatutnya ada, mungkin saya tersilap kat sini. Sepatutnya dia keluar nama. Okay, tapi tak apalah. Jadi awak boleh nampak lah. Dia punya ni keluar balik di sini dan password keluar balik. Okay. Last kali adalah text area demo. Okay, ni simple saja. Okay. Saya declarekan dekat sini. Okay, text area, text. So, saya nak declarekan text ni sebagai text area dan saya add saja text area ni di applet. Okay. So, saya compile di sini. Javasi text area demo .java. Okay, dan applet viewer text area demo .java. Okay, dah keluar. So, ini adalah apa yang berlaku. Okay, apa yang ada dalam ni, tulisan ni, sebenarnya dia ada di sini. Okay. Ni start daripada ni, initialization. Maknanya saya bagi nilai awal dia. Maknanya dalam text box apa nak tulis, ini dia. Okay. Ini yang akan dituliskan. Dan lihat ada beberapa simbol. Okay, contohnya /n. Okay, /n ni dia akan new line lah. Okay, lihat okay, ni dia. Is the latest version of the most. Okay, lepas most, dia akan /n. Dia akan pergi ke baris baru. Okay, kemudian ada tambah ni. Tambah ni kalau saya nak pergi ke baris baru dekat saya punya kod. Okay. So, saya guna simbol tambah supaya dia tambahkan. Kalau tak, saya kena type ni panjang ni. Saya kena type ni dalam satu baris. Okay. Tapi saya tak nak lah. Nanti kita kena tarik ke kanan kan. Sampai ke hujung. Saya tak nak. Jadi, saya nak supaya kod saya ni saya boleh nampak. Jadi, saya menggunakan teknik plus. Supaya saya boleh sebab komputer dia tahu ini adalah kesinambungan dia. Okay, sampailah habis. Okay, so inilah dia. Okay. So, itu saja untuk bab 8. Okay. Okay, sekian. Terima kasih. So, nanti jangan lupa kita ada kuis untuk bab 8. Okay, bye.